warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadisaina nabiyina syabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala jami'i wa ala qurabati ashabat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila alihi sallallahu alaihi wa jami'i muslimin wal mu'minin wal muslimin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi ahqa qadim azim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika ma la wa ta'ata bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih Tuan Muslim Majlis, khususnya kepada pengurusi surau Desa Cempaka, khususnya kepada AJK, imam-imam, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengisian kita pada malam ini. Seperti mana kita maklum, kita mengambil rubuk fiqh, 1/4 daripada fiqh yang kita belajar. Fiqh ni ada 4. Pada permulaannya pada zaman Rasulullah SAW, ilmu fiqh dibagi kepada 2, fiqh ibadat dan juga fiqh muamalat. Kemudian dia bagikan pula kepada 4, fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh jinayat dan juga fiqh munakahat. Jadi kita mengambil 1/4 daripada itu, iaitu kita ambil bab muamalat. Jadi bab muamalat. Jadi kalau kita ingatkan semula kerangka dia tu, kerangka ilmu dalam Islam ini, asas agama. Jadi kita ambil daripada hadis Jibril. Bagaimana kita maklum hadis Jibril, itu dipanggil Ummu Sunnah, iaitu ibu segala sunnah. Hadis Nabi SAW, iaitu hadis Jibril yang terdapat dalam hadis kedua dalam Arba'in Nawawi, yang berkenaan dengan mahwa Islam, mahwa iman, mahwa ihsan. Dan di situlah ilmu kita kata asas bagi agama, Sebab di hujung hadis tersebut Nabi menyatakan huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum aw kama qala. Jadi di situlah ilmu itu berkembang. Jadi Islam, jadi dari sudut Islam itulah lahirnya ilmu fiqh, Dan Islam itu maksudnya dia rukun iman, rukun Islam yang 5. Jadi syahadah, solat, puasa, zakat dan juga haji. Daripada 5 tu yang kita buat sehari-hari 2 perkara, 2 perkara, iaitu solat dan juga syahadah yang kita baca dalam solat. Jadi sebab tu kepentingan solat tu amatlah penting. Jadi untuk fiqh ibadat tu mungkin dah cover dalam perbahasan atau pengajian-pengajian yang lain. Jadi kita mengisi slot kita ini untuk fiqh muamalat yang berkaitan dengan harta. Jadi bila mengaji muamalat ni, kalau contoh dalam keuangan, ekonomi, harta ni lah dia punya subjek matter dia ataupun asas bagi perbincangan dalam konteks muamalat. Bank ke, apa ke, perniagaan jual beli, sewa menyewa. Sebab tu dia ada 5 kontrak pertukaran yang paling asas yang fardu ain yang perlu kita tahu. Iaitu 5 kontrak pertukaran, iaitu kontrak jual beli,
Kontrak jual beli tu ada 3. Pertukaran antara barang dengan harga, itu jual beli biasalah. Kemudian pertukaran duit dengan duit. Baru ni pergi Mekah kan, pertukaran antara rial dengan ringgit. Pertukaran antara rupiah dengan ringgit. Kalau nak jadi jutawan, tukar duit ringgit dengan rupiah. 300 lebih dah boleh jadi jutawan. Kan pergi kat Tanah Abang, dia panggil Tanah Abang dah silap ni, dekat Indonesia tu. Dia panggil lah belanja. Kak Ros belanja. Jadi itu pertukaran antara duit dengan duit. Yang ketiga, pertukaran antara barang dengan barang. Itu barter sale. Jadi yang kita biasa kita kena tahu adalah di sudut pertukaran antara barang dengan duit. Kemudian yang kedua adalah kontrak sewa. Satu, sewa barang, sewa rumah, sewa kereta. Satu lagi, sewa perkhidmatan. Maksudnya upah bagi mengerjakan suatu perkhidmatan servis. Jadi kami baru semalam ada kita buat talk ataupun ada kita buat pembentangan di USIM. Jadi kontrak antara staff dengan USIM. Itu dia panggil kontrak servis. Ijarah alal amal. Maksudnya pihak staff menawarkan servis, pihak USIM memberi upah. Jadi di situ ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipatuhi. Jadi bila tak patuh itulah kita kata akan efek dari sudut keberkatan bagi rezeki. Kita kata ibadah, kita kata kerja sebagai ibadah. Tapi ibadah, kerja itu perlu mematuhi kontrak dalam perkhidmatan, kontrak antara pihak yang bekerja dengan pihak majikan yang memberi upah. Sebab itu penting supaya kita tahu semua itu bersumber balik semula kepada syariat, balik semula kepada Allah SWT. Jadi bekerja bukan untuk majikan, bekerja kerana Allah SWT. Jadi bukan bekerja nak please orang, bekerja untuk memenuhi kewajipan. Sebagaimana kita dah belajar, kita dah baca dalam kitab ni, dalam hadis ni, kewajipan adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah wajib. Jadi supaya kita kata bila kita bekerja lillahi ta'ala, maka kita akan beroleh keberkatan, akan kita tak mudah give up, taklah timbul isu memonteng lah, macam-macam. Jadi itu yang dibincangkan semalam lah. Jadi kita pun yang kita baca di sini, kita dah masuk kepada hadis berkenaan dengan ibadat harta yang sunat. Kita dah baca hadis berkaitan ibadat harta yang wajib. Jadi betapa kalau kita tengok hadis yang pertama sini mengatakan bahawa pintu untuk melakukan ibadat itu ada 2 yang paling besar. Satunya harta, satu baca Al-Quran. Jadi gunalah peluang bagi kita yang mungkin mempunyai lebihan harta untuk menggunakan peluang tersebut sebaik-baiknya. Pintu dah ada untuk kita melakukan ibadat dengan harta yang kita ada. Jadi kita gunakanlah peluang tersebut. Jadi kita masuk kepada perbincangan kita, iaitu hadis yang ke-20. Jika kita tengok dalam kitab ini hadis 20 muka surat 60 Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis 20, membantu balu ibu tunggal serta orang miskin adalah seumpama jihad atau ibadah siang dan malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imin lailis sha'imi an-nahar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang berusaha untuk menjaga kebajikan balu atau ibu tunggal dan orang miskin adalah seumpama seorang mujahid di jalan Allah, atau seperti seorang yang sentiasa mendirikan malam dengan ibadat dan sentiasa berpuasa di siang hari. Ini perumpamaan dinyatakan bahawa bagi orang yang berusaha untuk menjaga kebajikan, kita baca banyak kalau kita baca dalam kisah-kisah sekarang ni, ramainya penceraian di kalangan golongan muda. Kadang-kadang kita tengok
Macam-macam sekarang TikTok kan. Kahwin tahun 2000. 2001 dapat anak seorang. 2002 bercerai. Kadang tu setahun 2 tahun je kahwin, dah inilah akan mengalami masalah. Kemudian jika tidak bekerja lah, kebanyakannya tidak bekerja tu yang menjadi, kita kata, ibu tunggal yang sengah tu anaknya ramai, jadi memerlukan bantuan. Jadi di sini dinyatakan oleh Nabi SAW, orang yang berusaha untuk menjaga kebajikan ibu tunggal dan juga orang miskin. Orang miskin pun sama. Jadi orang miskin ni kalau dalam konteks zakat, kalau orang fakir, dia contoh keperluan dia RM10, dia dapat dalam 4 atau RM5. Itu fakir lah. Dan dia tidak mempunyai tempat tinggal. Kalau orang miskin ni dia nak RM10, dia mungkin dapat dalam 7 atau RM8. Tak cukup keperluan tersebut. Dan miskin ni biasanya dia ada rumah berbanding dengan fakir. Fakir ni macam gelandangan semua tu jadi di sini seorang yang berusaha menjaga kebajikan badu dan orang miskin, dua perumpamaan ni seumpama seorang mujahid di jalan Allah. Sebab kita maklum sekarang ni maknanya tak ada peperangan antara muslim dan juga non-muslim, kata-kata fi sabilillah. Jadi gunakanlah peluang untuk seolah-olah seperti mujahid dengan melakukan perkara tersebutlah, menjaga kebajikan orang miskin dan juga ibu tunggal. Dan juga seperti seorang yang sentiasa mendirikan malam dengan ibadat dan sentiasa berpuasa di siang hari. Ini pun bukan senang kita nak buat. Puasa siang hari, malam beribadat, mendirikan malam. Kan? Kita kata waktu malam itu sepertiganya ataupun di hujung tu kan, adalah waktu doa mustajab. Kita tahu kan, dalam setahun ada hari yang terbaik. Hari terbaik dalam setahun adalah hari Arafah yang kita dah seperti mana sebelum ni kita dianjurkan untuk berpuasa untuk mendirikan malam tersebut, ataupun siangnya hari Arafah, Arafah siang, berpuasa pada siang hari Arafah. Itu hari terbaik dalam setahun. Kalau malam terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Bagi umat Islam, bagi Rasulullah SAW, malam terbaik bagi Rasulullah SAW adalah malam Isra' dan Mi'raj. Sebab Rasulullah bertemu dengan Allah pada malam tersebut. Kemudian kumpulan hari yang terbaik adalah 10 hari Zulhijjah, 1 hingga 10. Malam terbaik dalam setahun adalah 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kan? Dalam seminggu terbaik adalah hari Jumaat. Dan dalam Jumaat itu ada satu waktu yang mustajab doa. Maksudnya setiap hari itu ada masa yang terbaik untuk kita berdoa supaya kita mendapat mustajab doa dia. Antara itulah waktu sepertiga terakhir malam kan. Maksudnya dalam pukul 4, pukul 5. Kemudian kalau kita untuk istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Kita istighfar dalam ni sebelum waktu sahur tu. Itu waktu terbaik untuk kita beristighfar. Jadi di sini dia terangkan tentang kita mengeluarkan belanja duit bagi membantu orang miskin dan juga ibu tunggal. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis 21. Sedekah kepada orang-orang miskin dan fakir serta berhajat. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan washunni fi zumratin masakin yaumal qiyamah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha lima ya Rasulullah? Qala innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Ya Aisyatu la turaddi al-miskina walau bi syakki tamaratin. Ya Aisyah uhibbi al-masakin wa qurri bihim. Fa inna Allah yuqarribuka yaumal qiyamah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin dan wafatkanlah aku sebagai seorang miskin dan bangkitkanlah aku dalam kumpulan orang-orang miskin pada hari kiamat kelak. Maka maaf. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, wahai Rasulullah, kenapa Tuan berdoa sedemikian? Ini Rasulullah berdoa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang miskin yang beriman, memasuki syurga sebelum orang-orang kaya mereka selama 40 musim luruh, 40 tahun. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak permintaan orang miskin walaupun engkau hanya memberinya dengan sebahagian potongan dari sebiji tamar. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatkanlah mereka ke sisimu. Maka dengan itu sesungguhnya Allah SWT akan mendekatkan kamu dengan rahmatnya pada hari kiamat kelak. Ini Rasulullah berdoa supaya dia hidup sebagai orang miskin dan wafatkan sebagai orang miskin dan bangkit kelak dalam kumpulan orang miskin. Kemudian dia terangkan dekat bawah tu, orang miskin itu adalah orang miskin yang beriman. Sebab bukan senang juga nak menerima hakikat kesusahan dalam mencari rezeki dalam kita kata orang miskin yang tidak cukup keperluan dia. Sekarang kita banyak kadang tengok keadaan-keadaan gelandangan, kadang-kadang rumah duduk dalam reban, kadang duduk dalam kandang kambing, banyak kita tengok duduk bawah jambatan. Tapi kadang-kadang bila diselidiki setengah tu ada yang genuine, ada yang betul, ada yang telah dibantu tapi ambil kesempatan pun ada. Sebab biasa kita kadang-kadang bila conference ataupun ada perjumpaan dengan majlis agama semua, kadang kita tanya kes-kes yang berlaku. Kadang-kadang dia beritahu kes contoh yang Banyumattan tu, kadang dia dah beri bantuan tetapi bila sidik tengok dah dia berjudi, dia ada masalah kat situ. Bukan tak bantu, tapi kadang ada dia bantu tetapi mengambil kesempatan pun ada. Ada yang betul-betul genuine pun ada. Sebab tu kalau sahabat saya tu dia kerja kat kat zakat, setiap kali permohonan untuk key in data saja setahun banyak permohonan orang untuk memohon zakat. Jadi sebagai tanggungjawab kepada pihak berkuasa, dia kena pergi selidik pula. Setengah tu ada rumah elok je, tapi still memohon juga. Jadi itu kita kata satu duty lah untuk memastikan kebenaran ataupun kita kata keturunan permohonan tersebut. Sebab bila kita baca hadis hari zaman, memang ada Nabi menyebutkan bahawa pada hari zaman nanti orang Islam dah tak kisah dah makanan dia sama ada benda tu haram atau halal, as long as dia dapat kekayaan tersebut. Jadi tak heranlah bila banyak rasuah, banyak penipuan skamer yang dibuat oleh orang Islam tu sendiri. Kalau contoh dalam konteks kami cek yang di sudut halal pula, halal kadang setengah tu dia ambil pembekal yang non-Muslim. Contoh ayam, dia ambil daripada ayam non-Muslim. Pembekal, contohnya pembekal makanan maksudnya catering macam tu. Berlaku keadaan-keadaan yang macam tu. Jadi bila kita tanya, apa salah ambil daripada yang non-Muslim? Jadi dia kata murah. Kan? Of course orang berniaga dia nak margin keuntungan tinggi. Jadi itu memang berlaku keadaan-keadaan yang macam tu. Itu pun satu cabaran kepada pihak-pihak berkuasa seperti pihak yang zakat untuk memastikan golongan yang layak menerima bantuan sepatutnya. Sebab tu dia duty dia biasanya daripada ialah kalau contoh macam surau ni pun mungkin berperanan untuk mengenali ataupun mengetahui ahli karyah yang dalam kategori asnaf, kan? Kemudian baru bawa kepada sebab tu kita kata tanggungjawab besar
Kullukum ra'in wa kullukum mas'un an ra'iyati. Sebab tu nak jadi pemimpin ni bukan satu perkara yang mudah. Contohlah kita kata ketua kampung sendiri ada berapa dia punya anak buah di dalam tu, dia dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti siapa yang layak untuk menerima zakat. Up sedikit penghulu, up sedikit contoh kita kata dun. Jadi macam mana kita kata nak berlaku adil ataupun nak menunaikan tanggungjawab tersebut. Sebab tu bukan senang jadi pemimpin. Okey. Jadi di situlah dikatakan sungguhnya mereka orang miskin yang beriman memasuki syurga sebelum orang kaya mereka selama 40 tahun musim luruh. Ni di sudut orang miskin yang beriman, yang sabar. Sebab tu dia kata zuhud tu bukan di sudut harta, di sudut hati. Setengah tu dia miskin tapi tunggulah kalau aku kaya. Macam tu kan. Dia bukan redha, bukan zuhud dengan keadaan dia tu. Cuma di hati dia tu memang sesa menunggu peluang saja. Tapi kata zuhud tu, zuhud di sudut hati dia. Harta tu tidak menjadi satu perkara yang pelik kepada dia, dia tak kisah. Jadi Nabi kata wahai Aisyah, janganlah engkau menolak permintaan orang miskin walaupun engkau hanya memberinya dengan sebahagian potongan dari sebiji tamar. Ini pun satu perkara yang perlu adab kita lah. Contoh bila orang minta sedekah, kalaupun kita tak beri, kita tolak dengan baik. Jadi kita tengok bagaimana sekarang ni bila ekonomi sekarang ni, kita nampaklah banyak kejadian yang bunuh diri, bunuh orang macam sekarang ni. Tapi kalau kita tengok kalau macam bunuh ni kebanyakannya berpunca daripada dadah lah kebanyakannya kita tengok. Bunuh mak, sembelih mak, bunuh ayah, isteri, bunuh suami. Bila tengok balik, punca sebenar dari situ adalah satunya adalah dadah, satu lagi adalah kemiskinan. Itulah dua perkara. Jadi Nabi kata kat sini, wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatkanlah mereka ke sisimu, maka dengan itu sesungguhnya Allah SWT akan mendekatkanmu dengan rahmatnya pada hari kiamat kelak. Jadi sebab tu sedekah ini dia bukan nilaian dia. Maksudnya sedekah ni kalau contoh kita kata percentage. Ada hadis menyebutkan bahawa seorang tu dia bersedekah, contohlah dia ada RM10. Dia sedekah RM1. Berbanding dengan orang yang ada contoh duit dia RM1, dia sedekah RM10,000. Jadi mana satu yang lebih besar sedekah dia? Jadi kalau kita tengok percentage, maksudnya orang yang RM10 tadi lebih besar. Duit dia RM10 je, dia sedekah RM1. So 10%. Kalau yang RM1 tadi, dia sedekah RM10,000. Hanyalah 0.01%. Kan? Kalau 10%, RM100,000. Dia hanya sedekah 1% saja. Tu kita kata di sudut percentage, di sudut percentage. Sebab tu di sini maknanya sedekah ni dia maknanya kita kata walaupun dengan sebahagian potongan dari sebiji tamar, walaupun sedikit. Yang pentingnya keikhlasan. Jadi sekarang ni banyak medium untuk kita bersedekah. Boleh gunakan bus. Kalau macam kami di USIM tu, kami pakai bus tu, memang ada jemaah yang sedekah subuh pagi. Dan bila bus ni dia tak kisah 10 sen, 20 sen, 30 sen. Sebab kita kadang bila menggunakan digital ni pun, dia juga dapat mengelakkan penyakit hati juga. Kan penyakit hati kita kadang-kadang kita ada 30 sen, alamak takut dia berbunyi kan. Masuk tabung, penting kan orang cakap 10 sen pun nak sedekah. Contohlah perasaan kita kan. Tapi kalau contoh macam kita ada RM10, kita kira macam nak tunjuk sikit RM10 masuk ke dalam tabung kan. Seolah je lah, bukanlah tu contoh je lah jadi kalau bus tu dapat menghilangkan kita kata perasaan tersebut. Perasaan riak, perasaan tu kita kata teknologi yang membantu jadi duduk kat rumah dah boleh menyumbang, bersedekah. Okey, itu hadis 21. Kemudian hadis 22 ni yang biasa kita dengar, biasa kita baca bagi nak menggalakkan orang untuk bersedekah. Sedekah memadam kepanasan kubur dan menjadi perlindungan atau naungan pada hari kiamat.
An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harra al-qubur wa inna ma yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi zillin sadaqatih. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pahala amalan sedekah pasti akan memadamkan kepanasan kubur daripada penduduknya. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapat teduhan ataupun naungan ataupun perlindungan pada hari kiamat nanti di bawah teduhan atau naungan atau perlindungan pahala amalan sedekahnya. Ini kita biasa baca hadis ni. Galakan untuk kita bersedekah supaya kita dapat terhindar daripada kepanasan kubur. Jadi bila kubur ni kita banyaklah baca kan. Tiga akan pergi sekali, akan menemani kita, dua akan balik, satu yang akan tinggal. Keluarga akan ikut kita, harta akan ikut kita, harta yang kita ada. Kemudian satu lagi adalah amal. Dua balik, satu yang akan tinggal. Kemudian yang juga akan menjadi peneman kita di dalam kubur adalah Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Dan ini satu lagi yang dinyatakan dalam hadis ini, sesungguhnya pahala amalan sedekah pasti akan memadamkan kepanasan kubur daripada penduduknya. Sebab tu bila melibatkan kematian ni, yang mula-mula sekali adalah kematian kita itu. Sebab tu kita doa, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah. Sekiranya kita lepas yang pertama itu, kemudian kita berjaya dekat kubur, maka insya-Allah kita akan berjaya di akhirat. Jadi key dia yang amat-amat kita berdoa, semoga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu amat kita harapkan. Sekiranya kita berjaya di situ, maka insya-Allah jalan kita di akhirat itu lebih mudah. Kemudian selain daripada itu, inilah amalan-amalan ini yang akan membantu kita nanti. Itu bersedekah. Maka akan memadamkan kepanasan kubur daripada penduduknya. Jadi kita banyak baca bagaimana tanah tu akan menghimpit sehingga belaga tulang-tulang. Kemudian ada hadis menyebutkan bahawa antara sebab azab kubur adalah tidak menjaga ataupun was-was dalam membuat air kecil. Itu pun perlu dijaga. Kadang-kadang air kencing tak lawas. Itu pun antara sebab dikenakan azab kubur. Jadi hadis ni menerangkan bahawa kita mengeluarkan belanja duit kita, harta yang kita ada untuk bersedekah, maka manfaatnya akan ternampak, akan terzahir bila kita masuk ke kubur. Kita dapat terhindar daripada kepanasan kubur. Jadi bagaimana kita berdoa semoga kubur itu seperti taman dan terang benderang. Itu yang kita harapkan. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapat teduhan, naungan, perlindungan pada hari kiamat. Itu pun satu perkara azab, kita kata mengikut keadaan amalan masing-masing. Kan matahari sejengkal, kemudian manusia itu keadaan yang mengikut keadaan masing-masing. Ada yang dalam peluh paras pinggang, paras dada, ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri, macam-macam. Jadi ini diterangkan di sini, antara amalan untuk kita terhindar ataupun mendapat perlindungan pada hari kiamat adalah dengan kita bersedekah. Ini amalan, kita kata amalan sunat yang akan membantu kita, satu sewaktu di kubur, dan juga satu lagi sewaktu di mahsyar, sewaktu di akhirat itu. Keadaannya amat dahsyat. Jadi kita beramallah, semoga kita bermohon kita terhindar, kita akan mendapat ganjaran pahala seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Kemudian hadis yang ke-22. Ni manihah unta, lembu dan kambing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal manihatu as-sadaqatu al-liqhatu as-safiyyu min hatan wasyatu as-safiyyu taghlu bi ina'in wa taruhu bi ina'in. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemberian manihah, ada riwayat lain menyatakan sedekah, adalah seekor unta betina yang baru melahirkan anak dan mengeluarkan susu yang banyak, dan kambing betina yang mengeluarkan susu yang banyak. Si penerima manihah dapat memerah susunya satu bekas atau berjana pada waktu pagi dan satu bekas atau berjana pada waktu petang. Jadi kita tengok komentar daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Tustahabul manihah tu disunatkan pemberian manihah. Apa itu pemberian manihah? Itu seseorang yang memiliki unta atau lembu atau kambing yang mempunyai atau mengeluarkan susu, lalu dia memberikannya kepada seseorang yang lain untuk dia mengambil susunya dalam tempoh tertentu, kemudian ia dikembalikan kepadanya semula. Ni sedekah dalam bentuk susu, manihah. Maksudnya kita tahulah bangsa Arab dia memelihara ternakan lembu, kambing dan juga unta. Ni pun ternakan ni pun kita maklumlah waktu kurban, inilah yang kita sembelih, lembu, unta, kambing. Kalau lembu, kerbau pun boleh. Kalau kambing, biri-biri pun boleh. Jadi macam-macam cerita kan. Sekarang ni zaman zaman orang rakam, yang kena yang ketanduk dia lembu, yang kena sepak kena tendang dia lembu, macam-macam, yang termasuk dalam air pun ada. Itulah kita kata alhamdulillah, satu perkara yang kita nampak positif di situ, iaitu ibadat kurban sekarang ni menjadi satu perkara yang kita kata ramai orang Islam yang terlibat, which is kita kata amat bagus, kan. Kalau dulu tak ramai, cuma kita nampak di situ harga itulah kadang-kadang tu, harga tu kadang-kadang itulah juga kadang-kadang ada manipulasi, ada kita kata kena buat penyajian betul-betul dengan peternak. Kadang-kadang di situ ada juga yang janji berapa kilo, tiba-tiba bila ambil lembu tu kecil lembu, ngam-ngam je 2 tahun. Dan juga kita perlu juga tahu tentang ilmu, nak tahu umur binatang, supaya tak tertipu. Dia tengok kali ni tengok gigi kan, tengok gigi, dia juga tengok tanduk. Biasa kalau peternak orang yang biasa dengan lembu, kerbau, kambing ni, dia tahulah mana nak tentukan umur yang layak untuk disembelih tu. Umur 2 tahun lah kita kata, bersalin gigi kalau tanduk tu ruas tu ruas itu dia adalah dia punya ilmu di situ Jadi kadang-kadang perlu juga tahu supaya kita yang memegang amanah untuk melaksanakan ibadat kurban tu, kita berjaya menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya. Sebab sekarang ni zaman yang kita kata amat mencabar, kan, semua nak ambil kesempatan. Even agama pun sekarang ni macam-macam, ada rasuah umrah pun ada sekarang, kan, rasuah umrah, kan, macam-macam penipuan haji, kan. Dia memang berlaku. Rasulullah dah sebut dan perkara itu dah berlaku. Yang orang buat tu pun orang Islam sendiri, bukan orang lain, untuk orang melakukan ibadat. Tu kita kata, jadi kita kalau ni bagi, terutama ni lah bagi pelaksana ataupun pemegang amanah, perlu betul-betul teliti dalam menunaikan amanah tersebut, Jadi di sini hadis ini menerangkan tentang sedekah dalam bentuk susu. Mungkin kita kata beri tempoh satu pagi contoh, untuk dia memerah susu, ambil susu tu,
untuk keperluan dia, kemudian petang pulang balik. Itulah contoh dalam hadis ni. Jadi kalau kita tengok hadis ni, bagi kita taklah menjadi budaya kita ya. Sebab kita bukan bangsa yang kita menternak ya. Kalau di negara Arab dulu, zaman Nabi dulu memang berlaku masyarakat Badui yang memelihara binatang ternakan. Kemudian hadis yang kedua, 22.1, manihah adalah amalan tertinggi dari 40 amalan kebaikan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan a'lahunna manihatul anzi ma min amin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhallahu biha al-jannah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 40 cabang kebaikan. Yang tertinggi darinya adalah manihah seekor kambing betina. Maksudnya dia memberi peluang orang untuk mengambil susu daripada kambing dia. Maknanya dia sedekah dalam bentuk susu kambing. Tidak ada yang mengamalkan salah satu bahagian daripadanya dalam keadaan mengharapkan pahalanya dan membenarkan, mempercayai janji baik berkenaannya, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengannya. Ini bagi orang yang bersedekah dalam bentuk susu binatang ternakan dia. Ini susu kambing betina ya. Okey, sikit lagi masa ya. Hadis ke-23, memberi pinjaman atau hutang dan memberi penghutang muksir, penangguhan atau ibrok. Penangguhan atau ibrok. Ibrok ni maksudnya diskaun. Ibrok ni diskaun lah. Kalau contoh macam kita buat pinjaman, sepatutnya bayar 7 tahun, kita bayar contohnya 4 tahun. Jadi dia adalah ibrok kan. Maksudnya kalau contoh kita pinjam 10,000, kalau kita bayar awal mungkin akan dapat diskaun. Contohnya berapa persen. Tu dia panggil ibrok Ini dalam dalam sistem perbankan akan ada ibrok ni biasanya. Bila seorang itu menyelesaikan hutangnya lebih awal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi 18 ashar. Faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu min as-sadaqati? Qala li anna as-sa'ila yas'alu 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada malam aku diisrakan, aku telah melihat di atas pintu syurga tertulis, sedekah itu diganjarkan dengan 10 kali ganda dan pinjaman itu diganjarkan dengan 18 kali ganda. Maka aku berkata, wahai Jibril, apakah sebab pinjaman itu lebih baik daripada sedekah? Sayyidina Jibril menjawab, kerana seseorang yang meminta sedekah, kebiasaannya dalam masa yang sama dia memiliki sesuatu di sisinya. Dan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman melainkan kerana hajat yang mendesak. Ni ada beberapa perkara muamalat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ni antaranya lah sedekah kan. Kalau satu lagi riba. Riba tu ditunjukkan juga sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, menunjukkan bahawa riba itu adalah antara dosa besar. Jadi semalam pun kita mention kepada staff juga betapa besarnya dosa bagi orang yang mengamalkan riba. Cuma kadang-kadang kita tak perasan kalau riba ni yang mungkin kita boleh hindari, yang pertama adalah di sudut buka akaun. Akaun bank kalau boleh, jangan buka akaun bank yang konvensional. Satu. Kemudian di sudut financing.
Kemudian financing tu jarang. Kalau yang tiap-tiap tahun kita renew insurance. Jangan pakai yang conventional insurance, kita pakai takaful. Sebab tu term tu sendiri dah beza dah. Bila takaful itu adalah Islamik. Bila insurans itu riba. Dan memang ada hadis pun zaman mengatakan riba tu berdosa. Kita tak dapat nak hindar dia menaikkan dengan debu ni ya. Jadi untuk elak tu satu, account bank pastikan account bank Islam. Yang kedua, pakai takaful, bukan pakai insurans untuk cover motor ataupun kereta ataupun rumah. Rumah ni biasa sekali kan. Yang tiap-tiap tahun kereta. Kemudian bola financing. Okey, kemudian baru financing. Sekejap jadi itu yang kita kata perlu dihindari bagi riba riba ni dosanya besar, tapi kadang-kadang tanpa sedar orang Islam ramai yang terlibat dalam riba ni Walaupun kita dah mengamalkan bank Islam di Malaysia ni start daripada tahun 83. Kita dah perkenalkan banking di Malaysia ni sejak tahun 83, tapi masih lagi percentage orang Islam yang mengamalkan riba tu masih ramai. Seolahnya tak tahulah tak ada sampai berita ke atau tak pernah mendengar tentang betapa besarnya dosa bagi orang yang mengamalkan riba. Boleh kot kita azan kemudian kita tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi ya. Jadi di sini dalam hadis ini menerangkan bahawa sewaktu Rasulullah SAW Isra' dan Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj daripada bumi ke langit ya. Sampai dah Sidratul Muntaha. Jadi di sini diterangkan bahawa Rasulullah melihat ni sudut galakan ataupun balasan baik yang dijanjikan kepada orang yang memberi, yang bersedekah dan juga orang yang memberi pinjam. Kalau balasan buruk yang ditunjukkan adalah dosa riba. Jadi di sini diterangkan tentang betapa
maksudnya dosa pahala yang memberi pinjam itu lebih besar daripada pahala orang yang bersedekah. Jadi dinyatakan di sini bahawa bila orang meminta sedekah, jadi dia mungkin keperluan dia ada. Dinyatakan ke sini kan. Tapi bagi orang yang meminjam ni biasanya dia keadaan yang amat terdesak. Jadi sebab tu pahala bagi orang yang meminjam ini lebih besar daripada orang yang memberi sedekah. Dalam hadis ni jadi itulah kalau kita tengok peristiwa Isra Mi'raj ini banyak ditunjukkan tentang satu ganjaran, satu balasan. Jadi itu menunjukkan kalau contoh macam balasan yang ditunjukkan tu semua dosa-dosa yang besar. Kemudian kalau dalam konteks ni maksudnya pahala, maknanya ganjaran pahala bagi orang yang melakukan amalan di sudut harta yang sunat, iaitu bersedekah dan juga memberi pinjam. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian kita pada malam ni. Kita habis hadis 23. Nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan yang berpinjam. Ni semualah kita kata kita ingin tahu ataupun kita ingin tahu sebagai satu motivasi kepada kita. Dengan ilmu yang kita ada, maksudnya ganjaran-ganjaran tersebut mungkin akan membantu kita, motivasi kita untuk membelanjakan harta kita dalam bentuk sedekah, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk memberi pinjam, supaya itulah akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Sebagaimana tadi kan, sewaktu dalam kubur pun dah ternampak dah betapa pentingnya ataupun betapa barakahnya balasan bagi orang yang bersedekah. Jadi dapat menghindari daripada kepanasan kubur. Kemudian bila hari kiamat tu akan dapat perlindungan. Dia panggil zilun. Kita kata naungan menghindari dari kepanasan pada hari akhirat tersebut. Jadi yang baik Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah salatul asr. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.